Agenda kita untuk pagi ni, untuk tengah hari ni adalah pertama kita akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan projek 1 Base Study Net. Apa itu projek 1 Base Study Net? Ya. Kedua, kita akan menerokai potensi Frog VLE. Okey, apakah itu Frog VLE sebenarnya? Okey. Mungkin ada tuan-tuan yang memang dah biasa ataupun mungkin tak pernah tahu. Ini hari pertama pernah kali pertama pernah dengar. Tak ada masalah. Yang ketiga, kita akan mengunjungi Frog Store, ya. Frog Store. Yang keempat, menggerakkan program usaha sama sekolah. Dan yang terakhir, untuk kita kenal pasti peranan PIBG bagi membantu pihak sekolah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan tonton satu video berkaitan dengan projek 1 Base Study Net ini sendiri. Okay? Tapi sebelum tu saya minta maaf sebab dalam video ni kita siapkan 2 tahun lepas. Jadi nama dia tu masih lagi Kementerian Pelajaran. Sekarang dah tukar Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kita lihat dulu video tersebut. Okey. Dalam dunia teknologi kini, generasi hari ini dapat meneroka, menjelajah dan berinteraksi dengan lebih mudah. Dikala sikap ingin tahu semakin meningkat, bagaimana pihak sekolah bergerak seiring dengan keperluan pelajar abad ke-21. Kementerian Pelajaran Malaysia kini menerajui proses transformasi pendidikan dengan mengubah kaedah pembelajaran sedia ada ke suatu sistem pembelajaran berasaskan teknologi moden ke 10,000 sekolah di seluruh Malaysia. Di bawah projek One Bestari Net, Malaysia akan menjadi negara pertama di dunia yang akan melengkapi sekolah-sekolah dengan sebuah solusi integrasi yang menggabungkan salah sebuah platform pembelajaran paling inovatif di dunia, iaitu Frog VLE, dengan internet mudah alih berkelajuan tinggi melalui Yes 4G oleh YTL Communication. Proses pendidikan kini tidak lagi terhad di kelas. Selain daripada itu, liputan internet Yes 4G juga akan dapat dinikmati di kawasan sekitar sekolah, sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Diilhamkan di United Kingdom, Frog VLE direka khas untuk membantu dan mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, tugasan harian berkaitan pentadbiran dapat diselaraskan, sekaligus memberi lebih ruang kepada guru untuk menumpukan perhatian kepada kemahiran mengajar. Dengan hanya beberapa klik, guru-guru akan dapat menghasilkan sumber pembelajaran yang menarik, memantau kemajuan pelajar dan menyimpan bahan pengajaran di satu lokasi. Kaedah ini menjadikan pelajar lebih berdikari dan dapat berkomunikasi dengan guru-guru secara lebih fleksibel dan eksklusif. Untuk kemudahan semua, setiap guru dan pelajar akan diberikan satu ID peribadi. Dengan ID ini, mereka boleh mengakses Frog VLE, rangkaian internet Yes, email, sumber-sumber pembelajaran dari seluruh dunia dan maklumat dari Kementerian Pelajaran. Ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya mereka juga boleh memantau perkembangan anak-anak dan mendapat maklumat tentang aktiviti-aktiviti sekolah dengan lebih mudah. Melalui One Bestari Net, setiap sekolah di Malaysia akan dapat bergabung dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi. Buat julung-julung kalinya, setiap pelajar di Malaysia berpeluang menikmati kaedah pembelajaran bertaraf dunia. Setiap pelajar berhak mendapat pendidikan cemerlang. Kini ia pasti menjadi kenyataan. Sertai kami dalam program transformasi pendidikan melalui One Bestari Net. Tuan-tuan, puan-puan, 1 Base Study Net, 1 Base Study Net. Okey.
Projek Satu Base Study Net ni, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak pernah dengar, ya, ataupun mungkin dah pernah dengar, dah biasa dengar dah Satu Base Study Net ni. Okey, Satu Base Study Net ni adalah hasil usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia bersama-sama dengan YTL Communications, ya. Mereka menghasilkan satu projek yang kita kenali sebagai Satu Base Study Net. Dan platform ni, untuk tujuan tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada untuk 10,000 sekolah, lebih daripada 10,000 sekolah di seluruh Malaysia, dan mereka dah mulakan penggunaan platform ni. Ya, cuma hari ini fasa untuk kita perkenalkan kepada ibu bapa. Ya, baiklah. Untuk 5 juta pelajar, okey, seluruh Malaysia 10,000 sekolah ni, untuk 5 juta pelajar, 4.5 juta ibu bapa, 500,000 orang guru yang dikuasakan oleh YesID dalam satu platform. Baiklah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita datang untuk mendengar sahaja seminar, bukan, ya. Sebenarnya hari ini kita nak tahu juga apa peranan kita, okey. Dan sekarang kita boleh lihat, projek Satu Base Study Net ni di manakah sebenarnya kedudukan Satu Base Study Net di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 sehingga tahun 2025. Ya. Jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan, ada pada anjakan yang ke-7 dan anjakan yang ke-9. Anjakan yang ke-7 ni, tuan-tuan dan puan-puan, okey, bagi memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Bermakna kita nak anak-anak kita ni belajar melalui satu platform, iaitu ICT di sekolah lah. Itu anjakan yang pertama. Anjakan yang kedua adalah, terlihat itu anjakan yang ke-7, maaf Anjakan yang ke-9 pula adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Okey? Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kerana pembelajaran ala baru sekarang ni melibatkan satu trend yang sangat berbeza. Kalau nak compare dengan zaman-zaman kita dulu, masa kita belajar kat sekolah dulu, sangat berbeza. Betul? Betul tak? Betul ke? Saya senang je. Siapa yang dapat jawab soalan saya akan bagi tuan-tuan dan puan-puan top up. Mungkin top up, top up nak buat apa? RM50 tuan-tuan puan-puan. RM50 ni untuk data plan, ya. Siapa dapat jawab dengan tepat dan juga cepat, saya bagi RM50, ya. Tapi bukan duit lah, top up, ya. Baiklah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, selaku wakil PIBG, saya yakin ada yang di antara tuan-tuan dan puan-puan memang wakil PIBG pun yang hadir pada hari ini, ya. Bagi sekolah masing-masing diharap dapat berganding bahu bagi berjaya, ya, bersama-sama kita menjayakan program ini untuk menerajui kita punya program transformasi inilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat adakah ini satu perkara yang biasa berlaku? Pada saya memang selalu sangat berlaku, ya. Sebab apa? Soalan saya, hari-hari saya akan tanya anak saya adalah, yang pertama soalan ni. Tu soalan dia. Adik, apa cikgu ajar hari ni? Betul tak? Betul. Memang itu pun soalan kita, soalan lazim. Ya? Itu soalan pertama. Soalan kedua, tu dia. Ada kerja rumah tak hari ni? Betul ke tak? Betul, standard lah. Memang itulah dia. Ya? Anak kita pula, jawapan dia pun memang lazim juga. Ini jawapan dia. Tu jawapan dia. Tak tahulah ya. Tak tahu, ya. Dengan muka sekali dia buat. Ya. Ini bukan sebab apa. Kita tak boleh nak salahkan anak, tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebab kita sendirilah sebenarnya jadual kita, ya. Kita bekerja, cabaran kita sebagai ibu bapa ni, kita nak cari duit, ya. Jadi kita kena bekerja. Dan bila kita bekerja, kita tak ada masa, betul tak? Kita sibuk. Kadang-kadang dengan jalan jam, kita dah buang masa kat atas jalan je dah 2 jam, 3 jam kadang-kadang. Ada setengah yang kerja, ibu bapa yang kerja di Kuala Lumpur, duduk di kawasan setia alam, ada tak? Ada, macam saya sendiri buat macam tu. Ya, kerja di Kuala Lumpur, tapi saya duduk di Shah Alam, ya. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kita bantu anak-anak kita ni, tak perlu risau. Walaupun kita tak ada masa macam mana sekalipun untuk pantau anak-anak kita ni. Pantau apa? Kita nak pantau tengok kemajuan pendidikan mereka. Di manakah tahap mereka? Kalau biasa kita buat adalah kita pergi sekolah, ambil kad laporan, betul tak? Berapa kerap kita buat benda tu? Setahun sekali, ataupun ada setengah sekolah buat setahun 2 kali, betul? Itulah masanya. Tapi bayangkan waktu kita nak ambil kad laporan tu, waktu tu lah kita pergi outstation, pergi overseas. Dah tak dapat tengok dah anak punya kad laporan, betul tak? Dapat tengok tapi dapat sign je lah. Okay? Tapi kalau dengan yang ini, tuan-tuan dan puan-puan,
Okey. Dengan bantuan satu Bestarinet, okey, tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu bapa, okey, kita dapat mengharapkan kita boleh mainkan peranan kita dalam memastikan projek ini memberi manfaat untuk generasi anak-anak kita. Okey. Cara dia senang je, tuan-tuan puan-puan. Macam mana cara dia? Saya nak mula ni. Saya nak buat. Tapi macam mana Cik Syukri? Saya tak tahu. Senang. Cara dia, siapa kat sini ada smartphone? Smartphone. Kita tengok sikit smartphone. Tak mengaku. Mesti ada je lah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mesti ada. So kurang-kurangnya lah satu peranti yang boleh kita akses kepada internet tu. Okay. Langkah dia tuan-tuan dan puan-puan, pertama adalah kita aktifkan ID kita. Sebab percaya atau tidak tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, semua yang kita hadir hari ini, ibu bapa yang ada, semua dah ada ID sebenarnya. Ya, cuma kita tak tahu aja yang ID itu ada, wujud. Ya. Cara dia, tuan-tuan dan puan-puan masuk ke laman kita www.yes.my. Masuk di situ. Ya, typekan di URL, kemudian klik kita sebagai saya seorang ibu bapa, klik di situ. Ya, dah 2 klik dah. Okey. Kemudian dapatkan ID. Kalau kita tak tahu ID saya ni, saya tak tahulah ID saya, klik situ. Klik di sini. Ya. Apabila tuan dah dapat kita punya ID, kita dapatkan pula kata laluan. Ya. Dah dapat kata laluan, dah dapat ID, kita aktifkan ID tersebut. Ya, penting ID ni. Okey, kenapa? Kerana ID ni tuan-tuan, okey, untuk kita jalankan pengalaman Bestari itu sendiri. Apakah pengalaman Bestari? Inilah dia pengalaman Bestari. Tuan-tuan, puan-puan, ada 9 kelebihan semua sekali. Yang pertama, dengan menggunakan ID itu tadi, kita akan dapat memberikan satu akses ya kepada Frog VIE melalui rangkaian Yes 4G ataupun WiMAX ya. Dengan ID yang kita ada tadi itu, itulah dia untuk kita akses kepada internet. Okey? Inilah dia guna top up ni tadi. Ya, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada wifi, gunakan wifi. Okey? Tapi yang penting sekarang ni, soalan saya yang pertama adalah siapakah